Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia-Nya dapat kita bersama pada malam ini untuk kita meneruskan pembacaan kitab Fiqh Manhaj dalam bab muamalat. Kita akan sambung lagi dengan topik perwakilan, wakalah. Kita dah baca sampai percanggahan antara pewakil dan wakil. Adakah tu? Boleh tak kita confirm ni? Saya pun dah lupa. Betul kan? Tuan saya, buku lain. Buku lain. Okey dah. Saya rasa dekat percanggahan antara pewakil dan wakil, apa akan berlaku kalau kita dah wakilkan, lepas tu kita ada dispute, kita ada disagreement antara pewakil dan juga wakil. Kan kita dah banyak boleh apply kan antara wakil dengan pewakil ni. Sebagai contohnya dalam perniagaan baru yang baru sekarang ni affiliate kan. Affiliate tu kira macam wakil dengan pewakil lah. Affiliate. Dia maksudnya affiliate ni dia jadi wakil tukang jual. Tapi sekarang ni dia tak ada apa bawa barang tu. Kalau tengok yang sistem digital ni, dia semua share dia link je. Dia tukang market. Tapi bila orang beli, dia dapat komisen. Okey, macam saya buat apa ni, jual e-book saya tu kan. Dia siapa affiliate saya, dia akan dapat komisen. Tapi senanglah kerjanya. Kerjanya senang. Saya pun tak perlu nak market, dia tolong marketkan. So itu adalah contoh kita gunakan perwakilan dalam dunia digital sekarang ni, dunia moden sekarang ni. Tapi nama dia lain lah, dia tak panggil wakil, dia panggil affiliate, dia panggil apa lagi tu? Dropshipper. Dia panggil dropshipper, dia panggil agent, dia panggil apa lagi? Yang agent tu biasalah kita tengok, tapi banyak lagi lah nama-nama yang baru. Okay, nama-nama yang baru berdasarkan konsep-konsep ataupun cara-cara dia, macam mana dia buat. Okay, percanggahan antara pewakil dan wakil. Apa kata kalau kita dah buat apa tu, dah agreement dah apa, ada wakil dan pewakil, tapi kita ada percanggahan kat sini. Okay, dalam setengah keadaan mungkin timbul percanggahan antara pewakil dan wakil. Okay, apakah hukum apabila berlaku percanggahan ini? Okay, beberapa isu yang paling ketara dalam hal ini ialah percanggahan tentang barang yang rosak ketika berada dalam jagaan wakil. Okay, barang rosak dalam masa jagaan wakil ni, kalau dia bawa barang tersebut. Kalau zaman sekarang tak perlu, macam affiliate tu dia tak perlu bawa barang pun, dia cuma share link je kan. Dia share link saja, itu tak perlu bawa barang. Tapi yang ni dia bawa barang. Sebagaimana yang kita sedia maklum, wakil adalah seorang yang memegang amanah. Oleh itu dia tidak dikenakan membayar ganti rugi
Jika barang yang diwakilkannya kepadanya rosak dalam jagaannya, kecuali jika dia didapati cuai atau menyalahgunakan barang tersebut, itu baru boleh dia kena ganti rugi. Kalau dia rosak sendiri, kan, dia tak perlu ganti rugi sebab dia ialah pemegang amanah dia wakil. Dia wakil. Jika wakil yang dilantik mendakwa kemusnahan telah berlaku terhadap barang yang diwakilkan kepadanya untuk dijual atau untuk dibeli sesuatu dengannya, atau bayaran yang diterima dan sebagainya telah musnah ketika dalam jagaannya, tetapi pewakil menafikan bahawa barang tersebut telah musnah ketika dalam jagaan wakil, dakwaan wakil akan diterima, jika disokong oleh sumpah. Maksudnya kalau dia cakap barang tu dah musnah, kan, masa sebelum tu terima ke apa, kan, tapi pewakil kata tak musnah, tak, dia nafikan. Bila dia nafikan, kita kena ambil dakwaan wakil. Dakwaan wakil. Alasannya lah wakil adalah seorang yang beramanah, dan pada dasarnya dia tidak perlu membayar ganti rugi. Selain itu, punca kerosakan sukar untuk dibuktikan. Oleh itu, wakil tidak boleh dipertanggungjawabkan dalam keadaan ini. Wakil tak boleh dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi sebab benda tu musnah, benda tu rosak. Melainkan kalau dia cuai tadi. Kalau dia cuai, okey, boleh minta ganti rugi dengan dia. Ataupun dia salah guna, dia pakai barang tersebut ke apa ke, mungkin yang tu lain cerita. Lainlah kalau jika wakil mendakwa kemusnahan berlaku disebabkan oleh faktor yang boleh dilihat dengan jelas seperti kebakaran, banjir atau rompakan. Dalam keadaan ini, wakil wajib mengemukakan bukti kerana semua faktor ini boleh dibuktikan. Kalau dia cakap terbakar ke apa, tunjuklah kat mana barang tu terbakar, kan, ataupun banjir, tunjuklah banjirnya, ambillah video. Tu dia kena buktikanlah sebab benda tu boleh dilihat oleh mata. Dia suruh dia boleh tunjuk. Jika wakil yang dilantik gagal mengemukakan sebarang bukti, dia perlu membayar ganti rugi. Dia kena buktikanlah. Kalau terbakar, tunjuklah bukti terbakar. Kalau banjir, tunjuklah bukti banjir. Kalau dia cakap banjir, lepas tu tak ada bukti, yang tu dia kena bayar ganti rugi. Ini faham? Kalau ada percanggahan antara pewakil dan wakil. Yang keduanya, percanggahan tentang salah guna atau kecuaian. Ini kalau dia bercanggah pula, ni jika wakil salah guna, wakil cuai. Jika kedua-dua pihak, pewakil dan wakil, bersetuju bahawa kemusnahan telah berlaku, dua-dua setuju, benda dah rosak, benda dah musnah, tetapi mereka berbeza pendapat sama ada ia telah berlaku, salah laku atau tidak, ada negligent ke tidak dalam kes ni. Macam mana? Contohnya, pewakil mendakwa wakil melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Contoh cuai, cuai menjaga barang, menggunakannya untuk diri sendiri dan sebagainya, yang boleh dianggap salah laku atau kecuaian. Ini wakil dituduhlah macam tu, ni tak jaga betul-betul dia cakap. Pewakil beritahu, kan, wakil tak jaga barang ni betul-betul. Jika wakil menafikannya, pengakuannya diterima jika disokong oleh sumpah. Dia kena sumpah lah. Macam tadi jugalah, dia kena sumpah. Ini kerana pewakil mendakwa sesuatu yang boleh menyebabkan wakil membayar ganti rugi. Sebab dia dakwa untuk membuatkan dia boleh bayar ganti rugi, kan. Walau bagaimanapun, keputusan akan sentiasa memihak pada pihak yang menafikan jika disokong oleh sumpah. Dia boleh nafikan dan kena sokong dengan sumpah. Apabila wakil dilantik bersumpah, dia tidak perlu membayar ganti rugi. Senang cerita dalam fiqh ni, senang je. Sumpah je, settle, kan. Dia nafikan dah sumpah. Sebab apa, nanti bila dia sumpah tu, itu dia pula dengan Allah SWT. Ketiga, percanggahan tentang pengurusan. Contohnya, wakil mendakwa dia telah menjual barang yang diwakilkan kepadanya untuk dijual. Dia dah jual barang tu, tapi pewakil menafikan.
Cakap mana ada jual, kan? Pewakil cakap tak ada jual. Contoh lain ialah wakil berkata saya telah jual dan saya telah menerima bayaran, tetapi bayaran tersebut musnah. Bayaran tu terbakar ke ataupun hilang ke apa ke, kan? Okay? Sementara pewakil pun mendakwa anda telah jual tetapi anda belum menerima bayaran tersebut. Dah jual tapi belum terima lagi duit. Okay? Ini tentang pengurusan lah, maksudnya tentang pengurusan, bukan tentang kecuaian ke apa tadi. Pengakuan yang akan diterima ialah pengakuan wakil, tapi kena sokong dengan apa? Sumpah. Sokong dengan sumpah kerana tindakannya menjual dan menerima bayaran adalah dengan izin pewakil. Pada dasarnya orang yang memiliki hak mengurus juga berhak untuk mengesahkan apa yang dilakukannya. Okay, itulah 3 pencanggahan. Pertama, canggah tentang kemusnahan barang, okay, dalam jagaan wakil. Kedua, canggahan tentang salah guna kuasa ataupun kecuaian, negligent. Okay. Yang ketiga, pencanggahan tentang pengurusan, kan? Dah jual belum? Dah dapat payment ke belum? Itu pencanggahan dia. Yang keempat, pencanggahan tentang refund, pemulangan. Refund. Iaitu apabila wakil mendakwa dia telah memulangkan perkara yang ada dalam jagaannya kepada pewakil. Dia dah bagi balik barang tersebut. Contoh, dia dah try jual, tak boleh jual, dia dah bagi balik. Okay, dia dah bagi balik kepada pewakil. Okay, contohnya dia telah mendakwa, telah memulangkan barang yang diwakilkan untuk dijual atau bayaran yang diperolehi daripada barang yang dijual. Walau bagaimanapun pewakil menafikannya. Kes ini perlu diteliti terlebih dahulu. Dia kena tengok dulu macam mana. Okay, pewakil kata mana ada pulang, kan? Tak dapat dah, tak ada, kan? So macam mana? Jika wakil yang dilantik tidak dijanjikan upah, ini fisabilillah ni. Jika wakil yang dilantik tidak dijanjikan upah, pengakuan yang diterima adalah pengakuan wakil berserta sumpahnya. Ini kerana dia menerima barang tersebut hanya untuk kepentingan pemiliknya sahaja. Oleh itu pengakuannya diterima. Sebab dia buat tu bukan ada upah pun, tak ada, free of charge. Jadi bila dia dah bagi tahu dia dah pulang tu, memang kita boleh terima. Jika dia pulang, dia kata dia nafikan dia dan dia bersumpah. Jika wakil yang dilantik dijanjikan upah, okey, dalam keadaan ini ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan pengakuannya tidak diterima. Pengakuannya tidak diterima kerana dia menerima bayaran untuk kepentingan dirinya sendiri. Pertama, sebab dia terima bayaran, sebab tu dia punya pengakuannya tak diterima. Pendapat kedua pula mengatakan pengakuannya diterima kerana upah yang diperolehi adalah berdasarkan kerjanya. Upahnya pasal kerja, bukan berdasarkan bayaran yang diterima bagi pihak pewakil. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. So maksudnya boleh diterima lagi pengakuan wakil, kata dia dah pulangkan dah, walaupun dia terima upah. Okay? Sebab dia ada 2 pendapat. Satu pendapat yang kata dia punya pengakuan dia tak diterima sebab dia terima upah. Satu lagi diterima walaupun dia dapat upah, sebab dia upah tu dia buat sebab kerja yang dia buat tu. Jadi pengakuannya diterima dengan sumpah lah. Okey, jadi yang ni yang kuat dia punya pendapat. Yang kelima pencanggahan dia tentang pelantikan. Percanggahan tentang pelantikan. Sekiranya berlaku percanggahan antara wakil dan pewakil tentang pelantikannya sebagai wakil, seperti wakil berkata, anda telah melantik saya sebagai wakil untuk urusan ini, tetapi pewakil pula berkata saya tidak melantik anda, maka beberapa perkara perlu dilihat. Ini contohlah, ni kita lantik dia jadi wakil rakyat, contoh. Tiba-tiba dia lompat.
Contoh. Jadi kita cakap kat dia, kita lantik dia jadi wakil rakyat, tapi bukan suruh lompat. Contoh ni analogi dia. Okay, metafora. Jadi kalau kat sini macam mana? Saya tu saja-saja je, gurau-gurau. Saya tak kerti bab-bab tu. Okay. Jika percanggahan ini berlaku sebelum urusan dijalankan, tiada kes di sini. Sebelum urusan dijalankan tak ada kes lah. Contoh, dia lompat sebelum, tak ada kes lah. Dia belum mengundi. Kan? Betul tak? Sebelum mengundi kan? Tak ada kes lah. So sebab apa kita tak payah undi? Contoh. Tapi ni kalau masalah ni tidak perlu dihadapkan kepada mahkamah, kerana tiada keperluan untuk berbuat demikian. Dalam keadaan ini, penafian pewakil dikira sebagai pemecatan wakil sekiranya memang berlaku perlantikan. Okey. Jika percanggahan berlaku selepas urusan dijalankan, pengakuan yang akan diterima adalah pengakuan pewakil berserta sumpahnya. Faham kau? Tak faham tak? Pewakil berserta sumpahnya. Bukan wakil. Bukan wakil. Kan? Ini kerana pada dasarnya tiada sebarang kebenaran dan pelantikan di sini. Tiada sebarang kebenaran dan pelantikan di sini. Wakil mendakwa ada pelantikan sementara pewakil menafikan. Pewakil menafikan, tak ada, dia tak lantik. Dan contoh, kan dia tak lantik. Tapi selepas urusan itu berlaku. Maksudnya selepas kita mengundi lah, contohnya. Dia dah undi, maksudnya dah berlaku dah patutnya. Tapi patutnya cakap, saya tak lantik, saya pewakil. Tapi pewakil punya sumpah, dengan sumpah diterima. Penafian pewakil kata saya tak lantik dia, so diterima. Seperti ini yang kita sedia maklum, pengakuan pihak yang membuat penafian berserta sumpah akan diambil kira. Pada asalnya wakil dan pewakil di sini sebenarnya tidak wujud. Ia hanya berdasarkan dakwaan pihak yang mendakwa adanya pelantikan. Macam itulah. Contohnya. Okey. Tapi saya tak pastilah sama ada boleh ke tak kita letak ni dengan konteks ni lah. Konteks wakil rakyat, kita tak pasti. Ini kena kaji lebih sikit. Siapa nak buat kajian boleh. Boleh buat kajian tentang macam mana konteks dia. Kan? Boleh ke sekejap lompat sini, sekejap lompat sana kan? So perlu adalah kajian dia buat supaya dia buatnya polisi yang tertentu lah. Tapi dalam keadaan semasa sekarang ni bahaya nak komen. nak share, Okay. share je. I live. Okay. Ada live. Boleh off dulu kan? Macam mana nak off? Tak nampak serious action yang dia nak buat kan? Jadi maksudnya diperkotak-katikkan dia. Maksudnya kalau esok you boleh lompat, lusa you boleh lompat, itu tak ada banyak serious action untuk buat sesuatu tentang itu kan. Jadi nampak macam kelakar je benda tu. Itu dah tu. So kita sepatutnya buat sesuatu lah. Perlu ada lah. Perlu ada sesuatu. Orang tak hormat kita punya sistem. Saya setuju. Okay. Yang dekat dalam pun tak tahulah, sebaik dia orang tak ada tengok. Okay. Alright. Tapi ini kan ni, tu ada yang buat macam ni. Oh, ramai pula yang buat macam tu. Okay, maksudnya dia orang setuju lah. Tak boleh, yang perempuan ini tak boleh. Ada pasal namanya individu. Itu kerana meluluskan apa yang tempat punya undang-undang. Satu masa dulu. Macam mana? Itu Kelantan ada undang-undang. Kelantan ada undang lompat hati. Semangat apa pun yang berlaku dua orang. Semangat apa pun dia lompat hati masuk parti lain lah. Jadi masuk Dewan itu guru dia sebagai ahli parlimen. Ahli
lihat itu. Tapi dia bawa kes kepada mahkamah. Mahkamah kata itu bersangkut undang-undang di Kelantan itu bersangkut dengan perlembagaan. Okey lah. Yang ini bab ni saya tak kerti lah, bab ni. Bab ni saya tak kerti. Jadi tapi kira maksudnya contoh kalau dalam fiqh ni kan, kita pewakil tu dia boleh nafikan pelantikan dia, pelantikan wakil dia, okay, dengan sumpah. Itulah dia punya ni lah, dia punya ni. Tapi yang bab ni lebih sikit, dia mendalam sikit. Mendalam sikit, itu lain sikit lah. So kita mungkin tak boleh nak samakan, tapi boleh buat kajian lah, boleh buat kajian. Ada pasal ini bukan perwakilan, kita bukan ngomong dia bukan wakil kita. Cuma mengundi ni lah proses pelantikan parlimen. Ya. Jadi tak ada benar-benar wakil kita. Kalau dia wakil kita, orang lain tak pilih dia. Dia wakil rakyat sebenarnya kan. Dia wakil secara pemilihan dia. Yelah, pemilihan, tapi dia wakil rakyat lah maksudnya. Majoriti memilih dia contohnya kan. So dia wakil rakyat kawasan tersebut. Bagi saya lah, bagi saya, pemahaman saya, dia adalah wakil rakyat kawasan tersebut yang memilih dia untuk pergi ke parlimen. Contoh ataupun kepada dia. Tapi itu mungkin perlukan kajian yang lebih mendalam. Ya, betul. Yang tu je masalahnya, sebab sekejap ni kan pening. Okey, yang tu saya rasa perlu dibuat sesuatu lah. Okey. Alright. Elok tak ada elok ni, politik kita set aside lah maksudnya. Tapi ini adalah kita ni pembelajaran tentang fiqh perlantikan. Okey, pencanggahan tentang ciri-ciri perwakilan. Ini macam mana pula pencanggahan dan ciri-ciri. Tadi kita tengok tentang pelantikan. Sekarang ni pencanggahan tentang ciri-ciri dia. Ciri-ciri pelantikan. Sekiranya pewakil dan wakil bersetuju tentang pelantikan, tetapi bercanggah dengan ciri-ciri perwakilan itu. Seperti wakil berkata, anda wakilkan saya untuk menjual barang ini secara hutang. Sementara pewakil pula berkata, tidak, saya wakilkan secara tunai. Atau wakil berkata, anda wakilkan saya untuk membeli barang ini bagi pihak anda dengan harga RM1,000. Sementara pewakil pula berkata, tidak, saya mahu dengan harga RM500. Okey. Atau wakil berkata, anda wakilkan saya untuk membeli sebuah kereta. Sementara pewakil pula berkata, tidak, saya wakilkan untuk membeli sebuah rumah. Macam mana kereta dengan rumah tu jadi lain kan? Ini mesti dia punya ni tak boleh dengar sikit kan? Orang suruh beli rumah, dia beli kereta. Okay? Yang lagi kalau lah orang suruh beli rumah, dia cari orang rumah, macam mana? Tuan Syed. Ha? Ayo. Okay. Tak, contoh kan. Orang suruh beli rumah, lain yang buat ni, lain yang dia beli. Okey. Tidak saya okey. Maka pengakuan pewakil beserta sumpah akan diterima. Maksudnya yang ni lain pula cerita Okay, ini sebab ciri-ciri dia memang pewakil yang kena nafikan, lepas tu dia kena sumpah. Pengakuan dia ngaku, tak kan, sumpah kan, sumpah pun kan, macam mana dia wallahi ke kan. So dia cakap maka pengakuan pewakil berserta sumpahnya akan diterima kerana dia lebih tahu kebenaran yang diberikan dan dia lebih tahu tentang apa yang dia katakan. Sebab dia yang cakap, dia cakap saya suruh beli rumah, kau pergi cari orang rumah buat apa? Kan, dia pergi lah minang orang tu cakap kan. Contoh, ataupun tadi dia suruh beli, dia suruh jual pada harga
dia suruh beli pada harga 500, wakil beli pada harga 1000. Wakil beli pada harga 1000. Jadi sekarang ni pewakil boleh kata, saya mengaku yang saya kata 500, kan? Sekali dengan sumpah, kan? Maka pengakuan pewakil adalah diterima sebab dia yang cakap. Dia tahu apa yang dia cakap. Tapi kadang-kadang tak betul juga tau. Sebab saya dengan rumah saya lah, cerita sikit, dia tak dengar, dia tak tengok. Saya dengan rumah saya, kadang-kadang dia cakap A, tapi saya kena tanya balik, betul ke A? Sebab kadang-kadang dia cakap A, tapi dia sebenarnya dia ingat B. Banyak kali tau. Banyak kali. Jadi kena tanya, reconfirm balik dulu kan, betul ke? Kan? Dia salah cakap, kan? Itu subjek tu irama dia cakap. Subjek tu irama dia cakap. Tak, memang kadang-kadang dia cakap macam tu. Contohlah dia cakap, tolong masa kita tengah bawa kereta kan, dia suruh kita belok kanan, tapi sebenarnya dia suruh kita belok kiri. Macam tu. So kita reconfirm balik, kanan ke kiri ni? Kiri. Kan? Macam itulah contoh. Yang macam tu lain sikit lah. Alright, so kita ada 6 benda yang boleh menjadi percanggahan tadi. Pertama iaitu kita bercakap tentang barang rosak. Barang rosak dalam jagaan wakil. Kedua, percanggahan tentang ada negligent ke tak, kalau barang rosak tapi negligent ke salah laku, kan? Yang ni semua pengakuan wakil diterima dengan sumpah. Okay. Ketiga, percanggahan tentang pengurusan. Ini pun sama, pengakuan wakil diterima. Percanggahan tentang pemulangan pun sama. Okey. Wakil juga diterima. Okey, wakil juga terima. Jadi walaupun ada dua pendapat, tapi pendapat yang kuat kata orang yang dengan upah ya, still wakil yang diterima, yang kuat ni. Yang kelima, percanggahan tentang pelantikan. Yang ni pewakil. Okey, pewakil. Okey, pewakil yang diterima. Yang keenam, percanggahan tentang ciri-ciri perwakilan. Ini pun pewakil. So ada 4 yang wakil diterima, dia punya kuat, dia punya sumpah dia tu. Lagi 2 adalah pewakil lah. Pewakil. Okay, ini faham Clear? Clear Alhamdulillah. Ini mantap semua ni. Saya kadang-kadang kalau bab-bab ni memang payah tau nak faham ni. Okay? Mengajar orang muda kat dalam universiti pun payah. Orang lagi tak faham kan. Tapi kat sini senang je kan. Alhamdulillah. Ya. Oh, biasa tu stres. Sebab dia ada stres kan. Stres ni kan boleh kata kan. Lepas tu banyak pula kan dia punya. Okey. Alright, yang ni subtopik yang terakhir lah untuk bab wakalah. Penamatan kontrak. Okay, macam mana kita nak tamatkan kontrak. Okay. Dia mesti ada. Kita buat kontrak, macam mana nak tamatkan. Kita buat bisnes, macam mana nak tamat. Macam mana tertamatnya bisnes tersebut. Buat perkongsian, macam mana tamatnya tersebut, kan. Jual beli dan jual apa semua, macam mana tamatnya jual beli tersebut. So ini macam mana nak tamat kontrak wakalah. Kontrak wakalah akan berakhir melalui beberapa proses seperti berikut. Okey, ada beberapa proses. Okey, ada 4 perkara. Pertama, pembatalan. Pembatalan. Kontrak wakalah adalah kontrak yang bersifat jaiz, iaitu yang boleh diteruskan atau dibatalkan oleh kedua-dua pihak. Maksudnya pewakil boleh batalkan kontrak atau memecat wakil pada bila-bila masa yang dikehendaki. Mungkin kerana dia merasa wakil perlu dipecat demi kepentingannya, ataupun wakil lain perlu dilantik. Wakil boleh pecat bila-bila masa. So kalau you ada bisnes, contohnya you buat ejen tu, you boleh pecat ejen you pada bila-bila masa. Ada satu kes saya baru tu yang viral. Ada kes viral baru ni kan? Ya. Melaka.
Ya, Melaka. Dah makan tu. Kedai makan. Kes dia kan viral kat sini pula. Okey. Kes lah, kita tak sebut nama. Kes dia dia ni Insta famous. Panggil Insta famous kan? Okay, Insta famous. Okay, dia jual produk kan apa semua lah. So dia pergi kedai, lepas tu tiba-tiba dia kena halau dari kedai. Bukan sesiapa lah, ni daripada negara lain, bukan Malaysia okay, negara lain. So dia pun kena halau. Lepas tu dia boleh viralkan, cakap jangan pergi kedai tu. Dan lepas tu dia ada buat body shaming dengan satu orang lain. Orang lain yang bukan kedai tu tau. Orang lain ni mungkin ada dia apa benda tak ada ni. So dia buat body shaming. Body shaming tu apa tak? Menghina body badan. Okay. So kadang-kadang kita rasa macam gurau apa kan. Tak, ini sebenarnya boleh dikenakan tindakan mahkamah dengan denda sebanyak berapa? 2 juta. Berapa dia punya denda saya pun tak ingat. So maksudnya dia buat macam tu. Dan apa yang saya nak katakan, dia ni ejen kepada satu produk. Dan owner tu terus pecat dia daripada menjadi ejen. Macam ni lah. Kan, dia boleh pecat pada bila-bila masa. Sebab apa? Dia takut nanti kalau dia terus jadi dia punya duta tu, dia akan menjejaskan produk dia kan. So dia boleh pecat bila-bila masa. Bersamalah ni okey, dia faham okey, boleh pecat pada bila-bila masa. Okey. Ini kerana pelantikannya sebagai wakil adalah tanda keizinan untuk menguruskan hak miliknya. Oleh itu dia berhak untuk menarik balik pelantikan ini pada bila-bila masa. Dalam masa yang sama, wakil juga berhak membatalkan pelantikan dan menarik diri dari menguruskan harta pewakil pada bila-bila masa. Sama-sama boleh bila-bila masa. Pewakil boleh tamatkan kontrak bila-bila masa. Wakil pun boleh tamatkan kontrak bila-bila masa. Rasa malas lah kan? Bukan malas. Saya pun ada terima juga. Kadang-kadang kita ni bukan apa. Saya ada satu projek lah yang saya minta buat. Okay. Ini satu projek pun saya tak beritahu siapa yang bagi. Lepas tu kita contoh pensyarah ni ataupun pakar. Pakar dia tak ada, dia pakar ni cuma memberikan dia punya idea, buah fikiran ataupun dia bagi ceramah ke apa. Okay, itu pakar itu kerja dia. Okay. Lepas tu dalam projek tu kita nak buat ni, dia minta pula kita cari pula orang nak cari dia punya peserta dia lah apa semua kan. Lepas tu saya pun cakap okey, kalau patutnya nak cari peserta ke apa, biarlah yang jabatan sendiri kena buat. Yang pakar-pakar ni, kita ada pakar, saya cari ustaz-ustaz dan pakar-pakar dalam urusan harta. Orang ni tugas dia nak bagi ceramah, nak bagi ilmu. Dia suruhnya kita berat pergi mencari. Kita sebenarnya contohnya macam kita ni adalah wakil. Kita boleh tamatkan kontrak, belum start pun lagi kontrak tersebut. Terus saya cakap kalau nak ni minta kita buat juga, kita tarik ni. Sebab apa? Kita dah kena banyak kerja lain kan. Ini kan patutnya itu boleh dibuatkan oleh orang lain. So kita boleh tamatkan kontrak kita. Kalau kita wakil, kita boleh tamatkan kontrak itu pada bila masa. So pewakil boleh tamat, kita pun wakil pun boleh tamat. Dalam masa yang sama, wakil juga berhak membatalkan pelantikan dan menarik diri dari menguruskan harta pewakil pada bila-bila masa, mungkin dengan alasan dia tidak berkesempatan untuk menjalankan urusan yang diwakilkan kepadanya atau pelantikan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Contoh, kita pakar-pakar tadi tu, pakar untuk memberikan kepakaran dia, memberikan ceramah, disuruhnya cari peserta. Dah tak sama dengan kepakaran dia lah, maksudnya dia tak reti. Betul tak?
So dia boleh tarik diri. Kita sendiri yang tahu, kan? Kita sendiri yang tahu kemampuan kita, kan? Kemampuan kita boleh buat ke tak, kan? Kita nak buat macam mana apa semua, kan? Tu. Saya pun lagi satu, sebab saya punya tim tu semua ustaz-ustaz. Kita minta dia, contoh saya team leader, kan? Saya nak minta dia tolong cari 30 orang. Agak-agak dia orang boleh buat. Boleh buat cari 30 orang, kan? Macam ni lah contoh saya bagi ceramah sini, kan? Tuan saya cakap, betul, tolong cari 30 orang datang. Saya surrender, kan? Saya surrender lah kan? Saya tarik diri lah. So saya pun tak jadi ejen lah. Contoh, so saya tak jadi wakil. Okay? Bukan bidang dia, kan? Bidang dia ialah tentang kepakaran dia. So dia rasa dia tak mampu buat, so dia boleh tarik diri. Kalau tiba-tiba cakap tak boleh tarik diri, tak boleh tarik diri, memang menaya dia lah, kan? Kalau tak boleh tarik diri, betul tak? Dia patutnya dia boleh berceramah, lepas tu dia suruh ni cari orang lagi, ni cari apa lagi, tolong buat ni lagi, ni dah jadi macam lain pula dah jadi. Jadi sebab tu kita boleh menarik diri. Dan juga kita kalau rasa kita tak boleh buat, kita tarik diri. Kita apa ni, jangan malu-malu lah. Jangan malu-malu nak kata tak boleh, kan? So kita kena tegas. Okay, tengok kemampuan kita. Atas dasar ini, kebenaran untuk membatalkan kontrak ini diberikan kepada wakil yang diupah dan yang tidak diupah. Sama ada diupah ataupun tidak diupah, dia boleh tarik diri bila-bila masa. Dia boleh tarik diri bila-bila masa. Bukan wajib dia kena buat pula. Itu bukan, tidak. Dia boleh tarik diri pada bila-bila masa. Atas dasar ini, apabila pewakil memecat wakil, kontrak tersebut dianggap telah tamat. Pemecatan ini boleh berlaku apabila pewakil berkata, saya batalkan pelantikan anda dengan sebagai wakil, atau saya keluarkan anda daripada pelantikan ini, atau saya pecat wakil saya daripada menguruskan urusan ini, atau pewakil menghantar seseorang untuk memberitahu tentang pembatalan ini, atau dia menulis surat tentang pemecatan atau sebagainya. Kalau dalam buku ni kata menulis surat, macam mana kalau dia menulis WhatsApp? Tak ada dalam buku ni, tak ada dalam buku ni. Macam mana kalau dia menulis WhatsApp? Macam mana kalau dia menulis email? Macam mana kalau dia menulis Telegram? Macam mana dia kalau dia menulis dalam Instagram? Email kalau macam bisnes yang saya buat, dia dah consider legal lah. Email okey lagi lah. WhatsApp dah tahu lah kan. Kalau WhatsApp macam mana? Sama. Boleh juga, boleh juga, kan? WhatsApp boleh dah, nikah boleh dah, nikah. Aduh. Okey, setelah pewakil memecat, wakilnya, pemecatan tersebut berkuat kuasa serta-merta dan wakil tidak lagi diberi kebenaran untuk menguruskan perkara yang diwakilkan sebelum ini. Ini berlaku sama ada wakil hadir ketika pemecatan tersebut atau tidak. Maksudnya kalau dia tak hadir pun tak boleh lah, maksudnya, kan? Maksudnya dalam surat tu itu tak hadir, kan? Dan sama ada dia menerima berita pemecatannya ataupun tidak. Dia terima tak terima ya. Ini very confusing, sebab dia rasa dia mesti kalau dia tak terima mesti dia tak tahu, kan? Alright. Ini kerana pemecatan bermasa pembatalan kontrak yang masih ada. Proses ini tidak memerlukan persetujuan pihak yang dipecat dan tidak tertakluk kepada pengetahuannya. So maksudnya tak perlu dia tahu pun dan tak perlu dia setuju. Alasan pun tak ada. Sebab mungkin alasan dia lah untuk kepentingan. Tapi saya mau katalah kita bagi wakil sudah bagi pada ejen sudah wakil kita dia dah buat pelajar, dia dah buat ikhlas, dah buat kerja banyak kos, dia buat kerja dia banyak. Jadi pun kita batalkan dia. Memang dia sebab kita. Itu dah buat kerja, kan? Dan ada kos, kan? Sama kan boleh batalkan. Dia kena ada expand lagi. Dia kena expand lagi ni. Dia tapi secara
Secara amnya macam ni. Secara amnya. Tapi bila kita rungkai ni lagi, mungkin apa ada lagi lah. Sebab tadi dah melibatkan kos. Kan? Melibatkan kos yang urusan tu dibuat untuk pewakil, bukan untuk diri wakil tapi untuk pewakil. Jadi mungkin boleh minta tuntut ganti rugi dan sebagainya. Demikian juga wakil sendiri melucutkan pelantikannya. Contohnya wakil berkata, saya lucutkan diri saya daripada pelantikan ini. Macam saya hantar email tadi saya hantar email saya kalau saya masih kumpulan ni masih kena buat apa yang seperti yang diminta, kan, kami dengan ini menarik diri, kan. Jadi macam ni lah juga, betul tak? Itu ada alasan. Ada alasan. Mana alasan tu dia sebut ada lain daripada alasan. Boleh tak diri. Memang betul lah. Tapi kalau dah sebutkan dia wakil betul cari diri. Tak, ni wakil yang tarik diri. Iyalah, wakil lagi tengok. Wakil yang tarik diri. Wakil tarik diri bila-bila masa, boleh dia bila-bila masa. Sama juga kalau wakil dia bagi mana dia bagi itu buat bagi yang nama ni. Tengok ada yang instansi kan, kalau wakil nanti wakil dia bagi mungkin bagi initial Capital apa semua. Yang ini kena tengok dia punya case by case, kan? Lepas tu kontrak tu kena spesifik lah, kena specify dia. Kita ambil yang kontrak yang senang-senang lah, yang senang-senang mungkin jual barang ke apa ke kan, macam tu mungkin senang sikit lah. Dia suruh pulangkan je barang, okey letak, dah tak nak buat, macam tu lah Tapi saya awal-awal lagi sebelum saya buat, okay, saya cuma buat kata kerja je, lepas tu tiba-tiba tengok macam-macam dia minta, kan? Dan macam kita pula jadi dia punya apa ni kan. So kita sebagai penceramah lain. Okay, kita sebagai penceramah, kan? isu pasal ada di luar skop nyasar. Ya. Tapi kadang-kadang dia orang tak fikir. Tak fikir. Tapi yang ni bukannya dia tak ada kontrak macam kita biasa ada kontrak lah. Saya ni macam dalam masa kerja kan. So nak minta tolong, contohnya nak minta tolong pakar-pakar ni bagi talk apa semua. Itulah dah maksudnya itu dia akan bagi talk. Tiba-tiba dia minta lagi, kan. Bila setkan pula KPI ni sebab apa? Dia punya KPI itu sebenarnya adalah itu. Okay? KPI jabatan itu adalah itu. Tapi tak bolehlah suruh penceramah pula yang kena buat. Kenalah orang dalam jabatan tu yang buat, kan? Okay? Yang seterusnya ialah kontrak wakil juga akan tamat apabila salah satu pihak meninggal dunia. Bukan. Salah. Demikian juga dah lompat dah ni sebab masa dah hampir tamat lagi seminit. Demikian juga jika wakil sendiri melucutkan pelantikannya, contohnya tadi saya lucutkan diri saya dari pelantikan ini atau saya serahkan semula pelantikan ini dan sebagainya. Dalam keadaan ini pelantikan tersebut akan terlucut serta merta walaupun pewakil tidak hadir ketika itu atau tidak tahu mengenainya. Okey. Dah tinggal seminit lagi, tapi kita ada lagi 4, so kita sambung minggu hadapan lah insya-Allah. Ada soalan tak sebelum ni? Tapi yang poin kedua, salah satu pihak hilang kelayakan. Ini contoh seorang meninggal ke, okey? Contoh seorang bankrupt ke apa kan? Yang ketiga, perkara yang diwakilkan tidak menjadi milik pewakil lagi atau bukan di bawah jagaannya lagi. Barang tu tiba-tiba dah jual. So habislah kontrak sebab dia bukan lagi pewakil. Owner, dia bukan owner lagi. Okay? Yang keempat, perkara yang diwakilkan selesai dilaksanakan. Dah selesai. Kalau dah selesai, tamat. Okay? So sebenarnya dah habis tadi, tak payah baca kan? Kan? So minggu yang seterusnya, ni bab 42, bab paksaan ikrar. Ikrar, paksa. Bab paksa. Contoh jual paksa ke apa macam tu lah. So kalau berminat nak dengar tentang bab paksa ni, ada ke paksa rela? Ada saja kan? Okey. Contoh paksa. Tapi kalau dalam kita bekerja ni kadang-kadang banyak juga kena paksa. Sebab kita dah
kita punya. Tapi kadang-kadang ada benda yang bukan dalam skop kita pun dipaksa untuk buat. Itu adalah contoh-contohnya. So ada soalan tak tuan? Sebelum ni kita ni ada seminit 2 minit. Cerita sikit yang konsep affiliate tu dalam Affiliate. transaction tu daripada dengan kepada Okey, saya cerita yang saya pakai ni. Yang saya pakai adalah OnPay. OnPay. Satu syarikat di Langkawi. Syarikat Senambahan lah. Dia punya sistem dia ada kita jual sendiri direct, dia ada affiliate, okey, dan kita jual sendiri tu kita ada staff ke apa ke lah, boleh lah staff kita orang jual apa semua. Kedua affiliate, ketiga dropship, keempat distributor. So ada 4 sistem lah. Okey, saya cerita tentang affiliate je. Affiliate ni sesuai kalau kita jual barang-barang digital, boleh juga jual untuk barang fizikal. Boleh juga. Dia macam dropship juga, tapi dropship punya yang sistem yang dia buat lebih komprehensif lah berbanding affiliate ni. Affiliate ni lebih sesuai untuk barang digital. Okay, contoh barang digital, software, e-book, apa lagi? Software, e-book lah, lagi apa lagi yang barang digital? Prepaid card boleh tak? Prepaid card Prepaid card. boleh tak? Prepaid card macam mana? Telefon ustaz tak cukup kredit, saya masuk RM50 online. Apa? Dia beli prepaid card. Boleh. Contoh macam prepaid card ke apa ke, semua pun janji dia digital. Kan senang sikit. So, apa yang dibuat ialah dia akan ada satu sistem di mana ejen boleh jadi affiliate. Ejen-ejen ni siapa-siapa yang nak jual barang tersebut lah. Cara dia nak jual, cuma dia akan diberi link. Dia akan diberi link, contohnya saya kan jual e-book saham kan. E-book saham, lepas tu /01. 01 tu nombor ejen tu. Nombor ejen tu. 02 ejen nombor B pula. 03, tapi dia punya link dia ada sendirilah. Okey. Tapi kalau dia tak copy betul-betul, dia tak letak 01 tu, tu sebenarnya link untuk syarikat lah. Untuk owner lah, owner. link saya bagi sistem bagi OnPay dah siap bagi. Tapi kita kena buat lah dalam tu untuk produk tersebut. Ini nanti dia akan keluarkan link. So ejen akan dapat link, ejen copy je link tu, paste kat WhatsApp dia hantar. Bila orang klik, orang tu punya panggil IP, address IP tu akan disimpan selama 20 hari. So hari tu dia klik, dia tak beli. Mungkin 3-4 hari lepas tu dia beli. Terus affiliate akan akan dapat komisen. Bukan dia dah betul dapat, tapi maksudnya terus dia akan dikira komisen dia. Walaupun orang tu dengan sistem yang affiliate cuma hantar link tu je lah, marketing je. So contoh macam saya, yang macam e-book saya tu, saya jual 100 kan. 3 e-book dengan ada 11 video dan 11 bonus. Total value 700 lebih lah ke 800. Value total value, sebab video satu RM50, macam campur semua 800. Tapi saya jual 100. Saya jual 100 untuk 3 e-book. 3 e-book, dan saya bagi komisen ke ejen RM30. Okey lah kan? Betul tak? Sebab saya pun tak nak lah untung banyak sangat kan. So ejen, sebab ejen yang tolong jual ni, ejen yang tolong jual. Apa yang saya buat, saya sahkan dia. Sah. Bila saya dapat dalam sistem tu, dia akan masuk kat situ, dia punya slip bank in tu. So saya dapat ada slip bank in, sahkan. Tengok ni ada slip, sahkan. Kalau yang ni belum buat bayaran, saya tak sahkan lah. So bila saya sahkan, satu email akan dihantar kepada pembeli. Dalam tu kita bagi tahu lah cara nak, dalam tu download e-book tu apa semua, mana link videonya apa semua, dalam tu lah. So kita tengah-tengah sah lah. So kerjanya macam tu lah. Itu kalau digital.
business. So e-book okey lah, bagus untuk e-book. Macam mana? Tahu? Setiap orang tahu. Berapa dia jual kita tahu. Sebab kita kena bayar kat dia. Tak, kita kena bayar. Okey, customer beli dengan kita, customer bayar kepada kita lah. Lepas tu untuk ejen, saya buat peraturan dengan ejen, seminggu sekali saya bayar. Okey, ada seorang ejen saya dah jual sampai 1,000 lebih kat 2,000. Dia punya komisen dia. Seorang ni lah memang bagus lah, kena jaga elok lah. Kan, sebab dia pandai, dia agaknya dia suka main WhatsApp. Dia suka main WhatsApp, Telegram ni kan, Facebook ni. Dia tinggal apa? Share je. Orang klik, orang nak beli tak beli, tutup pulang lah kan. Kan, so ada orang beli dia dapat RM30, orang beli dia dapat RM30 kan. Kita kongsi-kongsi lah, maksudnya. Sebab kalau beli buku tu pun, kalau beli kat luar pun tak dapat 100. Sebab e-book saya boleh bagi sebab dia e-book. Kalau buku printed memang tak boleh. Sebab kos buku printing pun dah hampir separuh daripada harga dia. Kan? Jadi cara dia senang je. Setiap Jumaat, contoh hari ni kan, saya pun transfer duit komisen dia. Saya transfer lah. Kan? So kalau kita ada ramai ejen, tapi ramai tak, kuantiti tak semestinya kualiti. Okay? Ada yang tak ada buat jualan langsung. Okay? Dia cuma mungkin ada satu tu pula, dia macam ni. Dia beli, dia jadi ejen dulu, lepas tu dia beli. Sebenarnya dia nak beli. So dia dapat dah beli dengan harga RM70. Sebab lepas tu saya bayar dia RM30. Kan? Ada seorang saya tengok dia buat macam tu. Maksudnya dia jadi ejen dulu, lepas tu baru dia beli. Memang dia nak benda tu, dia nak belajar kan, dia nak belajar tentang buku apa yang ada dalam buku tersebut. Jadi okeylah, saya tengok ini adalah satu bisnes yang orang-orang biasa pun boleh buat dah. Tapi kalau nak belajar buat ni, saya boleh berkongsi macam mana nak buat bisnes online. Okey. Kalau nak menulis buku, contohnya nak menulis buku simple-simple pun boleh. Kan? Lepas tu carilah orang yang suka nak ni. Oh, lupa lah saya. Saya ada satu buku yang saya terbitkan yang baru. Bukan saya tak tulis Saya tak tulis buku tersebut, tapi saya menjadi editor. Okay, menjadi editor pada buku tersebut. Okay, buku tersebut adalah buku Indeks Al-Quran. Okay, Indeks Al-Quran. Tahu tak indeks apa? Rujukan. So kalau kita contoh nak cari gunung, kat mana gunung tu kan? So dia bagi tahu lah ayat tu, ayat surah apa, ayat apa ni tentang gunung. Kalau tentang laut, okey, laut L kan. So dia kan indeksnya ikut A, B, C, D. Ditulis oleh seorang bekas pensyarah di Universiti ITM. Okay, ditulis oleh pensyarah tersebut. Dia mengambil masa 6 tahun untuk buat indeks tersebut. 6 tahun dia buat. Saya mengambil masa 2 tahun untuk memastikan dia dapat dicetak. Total 8 tahun. Itu pun mungkin ada lagi jugalah kita tak nampak kan. Dah tak boleh tahan lah ni. Saya dah 2 tahun. Saya 2 tahun saya pegang tu kan. Rasa macam nak apa? Nak give up pun ada, nak apa pun ada kan. 2 tahun kan. Dia 6 tahun. Total campur dengan 2 tahun 8 tahun semuanya. Okay. Dia seorang pensyarah daripada bidang library science ni. Library science. Bukan daripada fakulti pengajian Islam ni. Tapi daripada seorang buku. Bukan digital. Saya tak nak jual digital lagi sebab penulis. Kalau saya tulis tak apa saya boleh jual e-book kan. Tapi ni sebab penulisnya ada. Okey, buku Indeks Al-Quran baru dikeluarkan. Okey, tapi yang ni kita akan buat ejen juga, affiliate. Okey, gunakan sistem yang sama, cuma nanti saya kena post. Okey, saya kena post. Affiliate dapat komisen. Apa harga? Harga 80. Tebal. Okey, tebal lebih kurang
Tak boleh cakap macam ni kan. Macam ni lah lebih kurang. Kata ni ada kata dasar saja, kata tu semua katalah gunung, yang katalah gunung, kata tu ini bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ya. Katalah gunung tu, mana dia akan lihat kita cek gunung, semua keluar pergunungan, semua kata tu gunung. Tak, dia cakap gunung, gunung je lah. Tapi kalau dia macam contohnya, kalau gunung, lepas tu tiba-tiba gunung tinggi, lain pula. So lain pula dia punya ni, dia akan ikut kepada ni. So start pada gunung, lepas tu gunung tinggi ke, gunung rendah ke, contoh lah, contoh. Macam tu lah, dia buat macam tu. So harga 80, tapi saya tengah fikirlah macam mana saya nak ni, sebab saya nak post pun, mungkin harga post saya belum dapat tahu harga post berapa. Nak bagi timbang kat biaya post berapa. Lepas tu saya nak bagi commission kepada affiliate juga, yang tukang jual. So kita kongsi-kongsi lah supaya benda ni dapat diperluaskan, kan, projek ni. Dan kita dah, saya masa tu saya telah menggajikan 5 orang untuk buat benda ni masa ni, 2 tahun tu. 5 orang saya gajikan untuk bantu saya, okay? Menyiapkan buku ni. Jadi kos dia memang besar lah, kos dia. Cuma sekarang ni kita nak perluaskan dia, kalau boleh seantara Malaysia lah. Tapi saya perlukan affiliate lah, kan, saya perlukan affiliate. Okay, kerja affiliate apa? Ada link, hantar kat geng-geng, kan, ada link link yang akan dapat link tu, yang hantar. Okay, dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.